Sabah tidak pinggirkan Badan Keagamaan Bukan Islam salur peruntukan 70 juta ringgit tahun depan. Itu antara paparan laporan dari negeri di bawah Bayung. Langsung bersama Suaran Shah. Silakan. Ya, sahih. Badan Keagamaan Bukan Islam, Sekolah Mubalik dan Persendirian di negeri ini tidak pernah dipinggirkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Yassin berkata ini terbukti dengan peningkatan peruntukan kepada 70 juta ringgit tahun depan. Bantuan ini dapat meringankan beban kewangan terutama memastikan kemudahan mereka sentiasa berada dalam keadaan kondusif dan selamat. Saya juga mengharapkan bahawa agar perkara ini dapat diteruskan pada tahun-tahun mendatang dan juga menaikkan peruntukan itu memandangkan banyak keperluan seperti membina gereja, memperbaiki gereja-gereja dan juga membekal kelengkapan di gereja-gereja tersebutlah. Datuk Abdul Ghani ditemui media selepas merasmikan sambutan Christmas 2024 anjuran Majlis Gereja-Gereja Nabawan di Nabawan. Sementara itu, pengurusi Majlis Gereja-Gereja Nabawan, Daud Anggau, menyambut baik peningkatan peruntukan tersebut. Harapan Majlis Gereja-Gereja Nabawan supaya dikekalkan terutama sekali perancangan kerajaan kita negeri Sabah yang amat berhormat Ketua Menteri kita yang sudah buat satu perancangan yang begitu baik untuk gereja-gereja. Jadi harapan kami sebagai orang Kristian lah supaya diteruskan dan ditingkatkan karena banyak keperluan gereja-gereja, terutama sekali pembinaan gereja dan juga peralatan ibadah. Sempena sambutan ini, Datuk Abdul Ghani turut menyampaikan bantuan peralatan alat tulis kepada 900 pelajar sekolah daerah Nabawan yang akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM. Kempen Ini Batik Malaysia dalam kalangan awam pada setiap hari Khamis mampu meningkatkan kecintaan terhadap seni batik agar ia kekal relevan dari masa ke semasa. Pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Sabah Abdul Rahman Omar berkata, kempen tersebut juga memberi peluang kepada kaki tangan awam memartabatkan serta mempromosi seni batik kepada masyarakat serta pelancong asing. Abdul Rahman ditemui RTM selepas taklimat Ini Batik Malaysia berlangsung di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu. Batik adalah salah satu produk kraft yang perlu kita kekalkan dan kita jadikan sebagai identiti kita yang perlu kita jagalah. So that's why kerajaan mewajibkan pemakaian batik sebagai identiti kita lah untuk menjaga warisan. So yang kedua adalah untuk membantu juga lah untuk menggalakkan kita punya industri terus berkembang. Beliau berkata kempen tersebut turut membantu usahawan tempatan menjana sumber pendapatan melalui penghasilan serta penjualan batik. Program ini dihadiri lebih 300 kaki tangan awam dari pelbagai jabatan persekutuan dan badan kerajaan negeri. Turut diadakan reruai jualan serta pameran batik. Perbadanan Baitumal Negeri Sabah PBNS telah berjaya mengagihkan 2.6 juta ringgit melalui pelbagai skim bantuan yang disediakan tahun ini. Pengurusinya Datuk Dr. Omar Raisul As-Salam Shah Sulaiman Omar berkata, skim bantuan itu termasuklah bantuan pembangunan keperluan asas komuniti luar bandar, bantuan keuangan, bantuan perubatan dan rawatan serta bantuan lain yang disediakan PBNS. Bagi terimaan kumpulan wang amanah Baitul Mal, PBNS berjaya merekodkan 2.29 juta ringgit terdiri daripada bayaran fidyah, kumpulan wang amal jariah, wang tidak patuh syariah dan faraid. InsyaAllah kita usahakan untuk lebih efisien dalam tahun masa hadapan ini. Mudah-mudahan Allah berkati semua pembayar-pembayar Baitul Mal dan penyumbang Baitul Mal dengan sebaiknya insyaAllah. Datuk Dr. Omar ditemui pemberita selepas mesyuarat laporan pencapaian 2024 dan perancangan 2025 di Pejabat PBNS Kota Kinabalu. PBNS turut memantapkan aktiviti sumbangan khidmat masyarakat yang melibatkan individu, persatuan maupun projek pembangunan keperluan asas untuk komuniti luar bandar. Perancangan tersebut turut melibatkan peningkatan mutu perkhidmatan dengan menambah baik sistem dalam talian di samping menerokai lebih banyak peluang kerjasama bersama rakan strategik.
Santuni 5,000 anak muda penjajah pasar malam di seluruh negeri. Itu sasaran program Outreach Ketua Menteri di bawah skim Jaya Usahawan Belia Sabah Syabas yang dilaksana hingga hujung bulan ini. Wartawan Nirona Newman ada perkongsiannya. Syabas yang dilaksanakan oleh Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat, IKRAL, bertujuan menyantuni penjajah muda sambil menghulurkan bantuan berjumlah RM500 kepada penjajah yang layak. Bantuan sekali bayar ini bagi membantu penjajah pasar malam menambah keperluan perniagaan masing-masing. Tahun ini dia unik sikit sebab Ketua Menteri sendiri yang minta IKRAL bersama dengan NGO, rakan strategi kita, untuk santuni peniaga-peniaga di pasar-pasar malam. Ya, pasar-pasar malam yang ada di seluruh negeri Sabah. Sebab itu bila kita mendapat tas ini untuk bertemu dengan peniaga muda di pasar malam, menurut Azrul, setakat minggu kedua bulan Disember, 4,300 penjajah sudah mendapat manfaat Syabas. Bandaraya Kota Kinabalu mencatat bilangan penerima paling ramai iaitu 450 orang. program ini satu program yang amat signifikan kerana dia tidak melibatkan dokumentasi yang rumit. Kami melalui NGO dan juga wakil-wakil peniaga yang ada di pasar-pasar malam, kita minta bantuan pihak-pihak tersebut untuk kenal pasti peniaga-peniaga yang boleh kita sampaikan sumbangan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 40 tahun. Jika diteruskan lagi tahun depan, program ini diyakini mampu menarik lebih ramai penjajah muda berniaga di pasar malam. Rata-rata penjajah menyambut baik inisiatif ini yang membantu menambah model perniagaan mereka. Pertama sekali bersyukurlah sebab kerajaan bagi bantuan begini kan, jadi dapatlah bantu sikit-sikit untuk bisnes, biarpun orang bilang kecil-kecilan. Just night market, orang bilang kan night market itu kan baru juga. Jadi berterima kasih lah sebab kerajaan sudi bagi bantuan. Kalau begini okeylah, kira semangat sikit untuk kita berjual kan. Bolehlah diteruskan kan untuk kami ini. Kadang-kadang kami pun tak cukup keperluan juga kan. Jadi bolehlah ada sedikit meringankan beban kami. Kami rasa gembira lah. Saya rasa gembira lah sebab memang betul-betul membantu lah. Jarang ada begini. Baru ni begini kan. Jadi kami rasa macam okeylah terpilih salah satu penerima sumbangan. Bagi saya okeylah Kak untuk macam penggerai-penggerai kan. Kalau ada yang susah, ada yang tidak mampu untuk kalau ada orang bikin begini okeylah bagi saya. Ya, perlu teruskanlah Kak. Sesungguhnya bantuan seumpama ini mampu membawa keceriaan kepada penjajah muda, terutama mereka yang baru berjinak-jinak menambah pendapatan. Nirona Newman, RTM. Teknologi membran boleh diterokai sebagai alternatif bagi membekalkan air bersih terutama di kawasan yang mempunyai sumber air tawar terhad seperti di kawasan pulau. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Rosalam Sarbatli berkata teknologi tersebut berfungsi sebagai sumber penapisan serta pengasingan bahan tercemar daripada air. Teknologi membran telah pun diperkenal sejak 1990 dan diguna pakai di beberapa buah negara maju. Penggunaan membran ini lebih sesuai terutama di kawasan-kawasan pulau, di kawasan-kawasan yang tidak ada bekalan air tawar. Selain daripada itu, untuk wastewater treatment memang telah diaplikasikan di banyak industri, even dalam sewage treatment system, dalam wastewater treatment di kilang-kilang. Dr. Rosalam menyatakan demikian sempena Majlis Syarahan Perdana Sustainability in Membran Technology bagi memperkenal kebolehan serta keberkesanan teknologi membran. Mengenai majlis syarahan ini, Dr. Rosalam berkata, ia membuka akses kepada maklumat saintifik, peningkatan penglibatan saintis awam, mewujudkan ekosistem penyelidikan yang dinamik, seterusnya memberikan impak global dalam kejuruteraan kimia dan sains alam sekitar. Turut diadakan reruai pameran berkenaan informasi serta alat-alat berkaitan teknologi membran.
Baik, saudara, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahi. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik, Soran, terima kasih.